Salam geng, racun kali ini bertemu lagi kita dalam segmen Gaming Test. Mangsa kita kali ini kita nak ada Poco F5 Pro. Phone terbaru daripada Poco dengan spek yang sangat memberangsangkan lah powerful. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 1, ada screen resolution yang tinggi, bateri besar, ada stereo speaker, gaming mode kan. Untuk full review korang boleh share kat video lepas. Dalam video ni kita akan fokus 100% pasal gaming lah macam biasa. Kita nak tengok macam mana segi bacaan suhu, FPS dia kan, prestasi. So, kalau korang dah ready, jom kita mulakan racun sekarang. Okey, untuk game pertama kita akan main PUBG Mobile dulu macam biasa. Yang mana dalam gaming test ni saya akan test multiple game dan setiap game tu durasi dia saya minta lama lah, lebih kurang 5 ke 10 minit saja. So, kalau korang dah ready, kita akan tengok dulu setting kewajipan. Dekat sini bateri dah penuh 100%. Gaming test ni pakai data lah, bukan wifi. Brightness pun setkan paling tinggi dekat sini. Auto brightness pun saya dah offkan juga. Setting yang mana tak perlu dekat sini pun saya dah pun offkan juga. So untuk recent app kita akan tinggalkan PUBG Mobile saja. Yang lain ni saya akan buang sekarang macam korang nampak. Untuk variant ada dekat tangan saya sekarang ni version 12GB RAM tau. Ok, so dekat sini macam mana segi setting grafik kalau korang tertanya, kita akan masuk dekat bahagian setting. So untuk Poco F5 Pro ni macam korang tahulah, dia pakai Snapdragon 8 Gen 1. Chipset ni memang cukup berkuasa lah untuk korang gaming, untuk korang buat kerja, multitasking kan. So dekat sini, grafik yang paling tinggi, yang paling menarik tu korang boleh dapatkan smooth 90fps. Dekat sini korang juga boleh pakai HDR, lepas tu Ultra HD lah macam biasa. So kita akan setkan kepada smooth 90fps untuk dapatkan pergerakan yang lebih lancar, yang lebih smooth lah dekat sini. So kalau korang dah ready, kita akan main team deathmatch lah supaya korang nampak ada banyak enemy pergerakan, macam mana dia bacaan FPS. So kalau korang ready, kita akan start timer, cabut PSBC di bahagian bawah dulu dan kita akan start game sekarang. Ok, so macam korang nampak untuk FPS counter dekat situ saya dah pun aktifkan. Saya onkan dekat bahagian developer mode, dekat situ korang akan nampak. Untuk button ni cukup responsif. Dia minta sampling rate tu sekitar 480Hz saja. Phone ni support 120Hz untuk refresh rate. Screen memang cukup cantik, cukup terang, pakai AMOLED kan. Lepas tu dia brightness pun tinggi dekat sini, support Dolby Vision. Ok, untuk speaker dekat sini dia support stereo speaker by Dolby Atmos. Saya dah pun naikkan lebih kurang dalam 90%. Kalau dengar sini bunyi ni macam mana, agak kuat. Ok, so jom kita akan try main dulu, tengok nanti macam mana prestasi dia. So far bacaan FPS memang sangat stabil. Ok, kita dah kena. Nampaknya sangat stabil, even ada banyak enemy dekat situ. Kalau nampak lah, dia main atas 80. Cantik. Kita akan cuba pergi dekat banyak enemy, tengok macam mana akan drop ke tidak. Gyro so far memang tak ada masalah lah. Ok, korang nampak dia still main atas 80. Walaupun ada banyak enemy, lebih daripada satu memang tak ada masalah. Nampaknya kita dah pun berjaya PUBG lebih kurang dalam 12 minit tanpa henti macam tu. Saya sengajalah main dekat map ni kan, team deathmatch ni, sebab kita nak tengok kalau ada banyak enemy dalam satu masa. Macam mana kalau kita berhadapan dengan enemy, lepas tu ada squad ke apa kan. So far memang terbaik. Sedap gila lah PUBG dekat Poco F5 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Tak ada stuttering, tak ada lag, tak ada stuck. Dan bacaan FPS ni macam korang nampak, dia still dapat maintain atas 80. Even korang tengah lawan ada squad dalam satu masa tu kan, terbaik lah dekat sini. Ok, untuk bateri sekarang 97%. Untuk bacaan tu pun memang tak panas langsung, suam-suam je. Boleh kata cooling system yang tertanam tu memang sangat-sangat membantu. Plus phone ni pun pakai chipset yang boleh kata agak powerful. Paling tinggi kita dapat sekitar 38 degree dekat depan. Kalau dekat belakang kita akan cuba check. Dekat belakang kita dapat sekitar 39 dari 100%. Kita check balik 38.9. Paling tinggi maybe 39 degree macam tu. Just nice. Yang dekat sini kan, kita gaming dalam keadaan aircon terpasang lah dekat dalam studio ni. Tapi tak adalah sejuk mana pun. Untuk suhu bilik ni sekitar dalam 28 degree macam tu lah. So far gyro pun sedap, button pun memang sangat-sangat responsif dekat sini. Sound stereo pun agak sedap lah. So kita akan beralih kepada game yang seterusnya.
Alright, sekarang kita akan main Call of Duty Mobile pula. Yang mana sebelum tu saya akan tunjuk dulu kat korang setting kewajipan. Yang mana paling tinggi highest graphic kalau mendapatkan very high dengan max. Kita akan pakai ultra dekat sini untuk multiplayer lah. So korang kata nanti macam mana. So far dekat sini macam biasa je. Setting lain semua saya tak ada ubah pun, sama macam PUBG. Dia punya brightness semua tinggi kan. Kita still pakai data. So kita akan cuba main sekarang lah. Tengok nanti macam mana performance dia. So far agak smooth. Korang boleh tengok kat situ 60 fps. Okay. Setakat ni kita dah pun main Call of Duty Mobile ni lebih kurang dalam 17 minit tanpa henti. Yang mana kat sini kan, dia punya bacaan FPS ataupun prestasi tu memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat stabil. Korang main lah map apa pun, Battle Royale ke kan, korang main multiplayer ke, Team Deathmatch ke, sedap gila. Bacaan FPS dia macam korang nampak atas 50. Sekarang ni kita pakai setting grafik dekat sini very high dan juga max, sedap gila. So untuk demi bateri sekarang 88%. Untuk bacaan suhu pun terbaik, memang tak panas langsung. Korang boleh tengok paling tinggi kita dapat sekitar 36 degree saja. Kalau kat belakang kita akan cuba check juga kalau panas. Dekat sini kita dapat sekitar 36 degree juga tau. Terbaik lah. So sekarang kita akan teruskan main game yang lain pula. Alright, sekarang kita akan main Red Fest lah. Yang mana macam korang tahu lah, game ni biasanya kan memang dia tak dapat nak stabilkan bacaan FPS. Tapi tak apa, kita akan cuba tengok nanti macam mana untuk Poco F5 Pro ni. So far sekarang ni kita akan buat apa? Kita akan setkan dulu setting grafik yang paling tinggi. So korang akan tengok dekat sini. Kita akan setkan je semua yang paling rata kanan. So FPS ni kita akan setkan max. Yang lain ni kita akan setkan juga yang paling tinggi mana yang boleh. High semua kalau boleh. Ok, so kita akan save dan korang akan nampak lah FPS dia tu dia akan naik sampai mana. Korang nampak? Dia akan naikkan paling tinggi tau. Sepatutnya boleh 120 fps macam tu lah. Tapi tak apa, kita akan cuba main dulu game. Korang nampak dah lebih smooth dekat sini. So kita akan start dulu satu game. Sekarang macam korang nampak ada banyak player tengah main mesin rumput. So far kalau macam terlampau banyak player dalam satu masa tu, saya perasan bacaan FPS dia boleh drop sampai 44 fps. Tapi setakat ni masih stabil lah, masih smooth tau. So kita akan cuba try langgar dulu. Korang boleh monitor sendiri lah bacaan FPS dia macam mana. Kita akan naikkan audio. Untuk Red Fest ni kita dah main lebih kurang dalam 11 minit macam tu. Ada beberapa mod yang saya test tadi. Overall boleh kata memang playable, sangat-sangat smooth. Paling low dia punya bacaan FPS boleh drop sampai dalam 33 something. Tapi sekejap je. Then dia akan stabil, dia akan main sekitar 50 ke atas untuk bacaan FPS. Paling tinggi macam korang nampak 90 FPS kalau kita bergerak lah. Once kita bergerak tu dia boleh drop sampai 40 macam tu lah. Depend pada macam ada enemy ke apa. Overall grafik pun cool dekat game ni. Dan game ni antara game yang grafik dia tinggi lah kita boleh dapat. Untuk bacaan bateri sekarang 82. Untuk bacaan suhu macam mana? Agak panas juga actually. So kita akan cuba tengok lah. Kita dapat sekitar 39 degree di bahagian hadapan. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba tengok. Kita dapat sekitar 39-40 degree dekat sini. So kita akan teruskan kepada game lain. Okay, untuk ultimate test kita, of course kita akan try main Genshin. Yang mana game ni macam korang tahulah agak heavy. Boleh kata semua phone yang kita try tu memang akan panas, akan drop punya performance. So macam mana dengan Poco F5 Pro yang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Dekat sini sebelum tu saya akan tunjuk juga korang. Actually saya dah pun setkan paling tinggi grafik dia dan enablekan 60 fps dekat sini. Untuk bacaan FPS macam korang nampak dia main sekitar 60-59. So kita akan cuba main lebih kurang dalam 5 ke 10 minit macam tu. Untuk 5 minit awal macam mana dan 10 minit pula macam mana. So kita akan drop sikit dia punya value. Kat bawah tu dah ada banyak enemy dah sekarang. Kita akan cuba lawan.
Untuk minit awal ni macam korang nampak ada banyak enemy, lebih daripada 5. So far memang tak ada masalah. Bacaan FPS dia boleh kata memang masih sangat-sangat stabil. Even ada animation, korang tengok masih stabil, FPS tak drop, terbaik tau. So kita akan cuba tunggu lebih kurang dalam 5 ke 10 minit nanti macam mana. Lebih kurang dalam 7 minit sekarang. So kita akan cuba tengok dulu bacaan suhu macam mana. Dekat sini bacaan suhu sekitar 39 degree saja macam korang nampak. Di bahagian belakang kita akan cuba check juga. Paling tinggi kita dapat sekitar 39 degree saja. Memang terbaik dekat sini. So kita akan cuba try juga lawan enemy, tengok macam mana. Adakah sebarang macam isu lagi ataupun stuttering. Biasanya phone lain dalam 5 minit kita main pun kita akan terasa agak panas. Lepas tu bila kita lawan lebih daripada 2 enemy dah terasa stuttering lagi ada start. So kita akan cuba tengok nanti macam mana. Overall bacaan FPS masih stabil atas 50 macam yang korang nampak. Walaupun ada player lebih kurang 3 dekat sini. Kita akan trigger lagi player lain. Trigger. Okay, korang nampak ada animation. Player lebih daripada 3. Masih ok. Mantap. Lebih kurang 11 minit sekarang, yang mana kita akan cuba try tengok macam mana kalau kita lawan enemy. Dekat sini kita ada lebih daripada 3 enemy. So kita akan cuba tengok. So far masih stabil. Frame rate dia boleh kata memang sangat-sangat sedap. Korang nampak lah, dia memang sangat-sangat steady kat situ. Untuk bateri 77%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba tengok. Paling tinggi kita dapat sekitar 39, 40 degree je geng. Walaupun dah 10 minit kita main. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 39 sahaja. Dekat bahagian belakang 40 degree. Untuk ini prestasi masih sedap. Mantap. Memang saya sangat recommend kalau korang nak main ataupun korang ni memang play Genshin. So far untuk Poco F5 Pro ni memang sedap lagi. Macam korang nampak lah, untuk phone lain tu memang dah panas. Lepas tu dah tak sedap, dah stuttering. Yang ni masih steady. Actually saya try main lebih kurang hampir sejam pun masih sama. Sedap gila, tak ada masalah. Tapi syaratnya korang kena main dalam keadaan aircon terpasang lah. Kalau macam korang main dekat kipas ke apa, suhu tu paling tinggi saya pasang boleh sejak 44 degree. Walaupun panas tapi masih belum overheat. Dan kalau 44 degree tu bila korang main lebih daripada 3 enemy adalah terasa FPS drop. Dia akan main sekitar dalam 50, hampir 40 ke bawah macam tu. Tapi sekejap je. Overall masih stabil. Alright, untuk game yang terakhir ni saya nak belanja sikit dekat korang. Kalau korang tertanya macam mana pula kalau korang nak main kat straight dekat Poco F5 Pro ni, actually memang tak ada masalah. Korang tengoklah, grafik ni memang sangat-sangat mantap. Kualiti ni memang padu. Cuma yang saya tak berapa nak gemar sangat dengan game ni, korang boleh tengok sendiri, FPS dia tu dia tak boleh nak set tau. Memang max 30 saja. So memang tak berapa nak orang cakap tak puas lah 30 FPS macam ni kan. Korang punya phone dah lah support 120Hz refresh rate. Lepas tu boleh main 30 je. Kalau tiba-tiba dia drop pergi bawah 20 memang tak sedap lah korang main. So far untuk Poco F5 Pro macam korang nampak lah, memang tak ada masalah. Dia main atas 20 dah ok dah lah dekat situ. Tapi kita tak try lah kalau kita belum macam mana. Overall kalau main santai-santai ni memang sangat stabil demi bacaan FPS. Sekarang ni saya dah pun tukar kepada map online tau. So dekat situ ada beberapa player. Kita nak tengok macam mana ada tak sebarang FPS drop. So far masih stabil. Macam korang nampak lah, ada main sekitar 29-30 FPS macam tu. Kat situ ada satu player. Kita akan cuba tengok macam mana kalau bertembung ada drop tak. So far ok je, tak ada masalah pun. Dah mula ramai player, masih ok, tak ada isu pun. Overall kita dapat main kat F3 ni lebih kurang dalam 11 minit macam tu. Untuk bateri sekarang tinggal 70%. Untuk bacaan suhu pun tak panas sebab bacaan FPS dia macam korang nampak lah, max 30 je. So dekat sini kita dapat sekitar 36 degree. Yang mana kan saya try lah tukar kepada mode online. Offline memang sedap gila. FPS dia boleh kita sangat stabil. Paling low boleh drop lebih kurang dalam 27 FPS macam tu je. Boleh kata kan banyak lah phone yang saya try main game ni, kadang-kadang boleh drop sampai 24-25. Tapi untuk phone ni memang sangat-sangat stabil lah. So rasanya sampai sini dulu gaming test kita untuk kali ni dekat Poco F5 Pro. Overall memang sedap gila. Kalau korang plan nak beli phone untuk gaming, memang saya sangat suggest lah.
Hasil dia macam korang nampak sendiri, banyak game yang kita test, even Genshin Impact yang heavy tu pun dia dapat run dengan sangat-sangat smooth. So kalau korang memang tengah plan nak cari phone gaming, nak try Poco F5 Pro ni untuk gaming, saya memang 100% recommend. Prestasi dia terasa macam ala-ala kita tengah pakai phone gaming. Mungkin Poco F5 Pro ni antara phone Poco paling sedap lah untuk gaming yang pernah saya try. Macam korang nampak lah, gaming smooth, frame rate dia pun stabil, tak panas bila gaming, tak overheat kan. Dia tak macam awal-awal dulu masa Poco F4 GT, korang ingat tak? Saya pernah buat gaming test dekat phone tu. Performance dia tak dapat max potential, macam ada benda yang Poco sekat tau. Anyway, ada yang tanya saya tau, bang, bila Poco F5 GT nak release? Actually kalau pasal ni saya pun tak pasti, belum ada info rasmi. Even leak pun macam tak nampak lagi. Tapi kalau ada, korang jangan risau, saya akan inform dekat korang lah. Buat masa ni saya boleh katakan Poco F5 Pro ni pun dah terbaik. So nanti kita akan try version biasa pula, Poco F5 yang biasa non Pro. Korang stay tune je. Oh ya, anyway, masa gaming test tadi saya terlupa tau nak onkan performance mode dekat dalam game turbo. Tapi kita tak aktifkan performance mode dekat game turbo pun dah sedap macam korang nampak lah. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.